Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam 29 Ramadan 11 Mei 2021. Sekarang ini anda sedang menonton Wanita Hari Ini bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Kami di Wanita Hari Ini mengharapkan anda semua dalam keadaan positif dan ceria-ceria sahaja. Sebab hari ini di Wanita Hari Ini macam-macam pengisian ingin kami kongsikan bersama anda dan harapnya anda semua penonton dapat menerima dengan hati yang terbuka, insya-Allah. Hari ini saya tidak keseorangan. Saya ditemani seorang lagi rakan tugas saya, Sugita Chandran yang berada di dalam talian. Hello Sugi. Hai Hawa, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Sihat Sugi? Sehat Hawa, cukup ceria mood Hawa ya di permulaan tadi. Ceria lah sebab hari ini dengan Sugita. Okey, apa pun saya pun berharap yang penonton-penonton wanita hari ini pun dalam keadaan yang sihat-sihat saja dan cukup ceria dalam masa yang sama tengah membuat sedikitlah mungkin persiapan buat hari raya. Ya. Persiapan okey untuk hari raya. Apa dia Sugi? Maafkan saya. Persiapan Hawa, Hawa. Persiapan saya secara sederhana je Sugi sebab hari raya pertama alhamdulillah cuti. Hari raya kedua dah bekerja semula. Tak boleh nak balik kampung pun kan Sugi. Jadi kalau bekerja pun okey saja. Hilanglah rasa Sugi nak balik kampung tu. Yalah, tapi apa pun sambutan itu masih lagi berterusan. Ya, pastinya. Baiklah, kami di Wanita Hari Ini pastinya setiap hari sentiasa mahu mengingatkan anda semua juga diri kami sendiri mengenai keadaan pandemik COVID-19 ketika ini. Sebab Sugi, kalau kita lihatkan pada hari semalam, kesnya masih tinggi. Kes baru COVID-19 adalah sebanyak 3,807 kes dengan 17 kematian baru. Dan Selangor masih mencatatkan angka yang tertinggi iaitu sebanyak 1,149 kes Sugi. Betul tu Hawa, dan kalau kita lihat Kementerian Kesihatan telah pun menyarankan ataupun mengingatkan kita supaya rumah kita mempunyai sistem pengudaraan yang baik, sentiasa buka tingkap bagi mengekang penularan jangkitan COVID-19 di dalam rumah, dan mereka juga Hawa telah memberi nasihat umum untuk mengurangkan risiko COVID-19 ketika meraihkan sambutan hari raya di rumah. Jadi digalakkan semua orang mengadakan sambutan secara maya. Maksudnya kalau boleh kita buat je lah video call. Tak payah ziarahi sesiapa pada kala ini. Dan berkumpulan secara fizikal, hadkan bilangan orang yang hadir dan jangan hadir atau berkumpul dengan ahli keluarga yang tidak sihat, dan sekiranya berkumpul juga hadkan tempoh masa anda berkumpul. Pastinya kita pun perlu merujuk kepada SOP yang dikongsikan ataupun kenyataan media yang amat berhormat Perdana Menteri kita pada hari semalam. Boleh kita kongsikan kepada penonton antara yang utama ialah larangan rentas daerah dan rentas negeri kecuali untuk tujuan kecemasan, kesihatan, bekerja, ekonomi, temujanji vaksinasi dan pasangan jarak jauh. Dan semua bentuk perhimpunan sosial termasuk kenduri, majlis perkahwinan, pertunangan, majlis doa selamat, ziarah menziarahi juga tidak dibenarkan. Juga aktiviti sukan rekreasi kecuali sukan dan rekreasi individu di kawasan terbuka seperti jogging, berbasikal dan senaman dengan mengamalkan penjarakan fizikal. Di dalam kenderaan persendirian pula, taksi dan e-hailing dihadkan kepada 3 orang sahaja. Ziarah rumah ke rumah, ziarah kubur semasa sambutan Hari Raya Aidilfitri juga tidak dibenarkan. Ini antara yang dapat kami kongsikan. Jika anda mahukan penjelasan yang lebih lanjut, lebih terperinci, anda boleh terus saja ke laman web Majlis Keselamatan Negara. Pastinya Sugi, semua SOP ini dilaksanakan bersebab Sugi, sebab kita sama-sama nak perang virus COVID-19 ni habis-habisan kan? Betul tu. Dan saya kira di kala ini kita semua boleh mempelajari sedikit sebanyak mengenai daerah-daerah di sekitar kita lah. Sebab kadang-kadang
mungkin ada orang kata kekeliruan daerah ini daerah saya ke, itu bukan daerah saya ke. Jadi anda perlu tahu di mana lokasi anda, dan seperti mana anda tahu kita satu Malaysia sekarang ni satu sama taraf, seluruh Malaysia MCO sehingga 7 Jun seperti yang sudah pun diumumkan. Paling penting kita sama-sama ada rasa tanggungjawab sebab pastinya kita mahu pengakhiran yang baik dan secepat mungkin tiada lagi COVID-19 ini. Itu mengenai COVID-19 kita tinggalkan dahulu dan pastinya Sugi, esok merupakan hari terakhir umat Islam berpuasa. Hari Khamis insya-Allah kita akan ke bulan Syawal akan menyambut Aidilfitri dan pastinya hari ini wanita hari ini membawakan satu topik yang cukup menarik untuk anda. Tetapi sebelum itu, kami ingin kongsikan kepada anda mengenai Fit for Action, sebuah program realiti baru yang mencari pelakon aksi. Jika anda cukup berani, muat naik video lakonan anda sedang beraksi dan bersukan beserta dialog di Instagram atau Facebook. Jangan lupa untuk sertakan hashtag ataupun tanda pagar Fit for Action di caption anda. Kongsikan video anda sebelum 18 Mei ini. Seronok tu. Okey, baik. Fit for Action. Itu dia. Okey. Seperti yang Hawa sudah pun kongsikan hari ini, WHI membawakan anda pelbagai menu masakan untuk hari raya. Saya kira kalau sebut raya je mesti ada lemang, ada rendang, ada ketupat dan macam-macam lagi. Betul tak Hawa? Betul. Apa yang Sugi sebutkan tadi antara menu ataupun resepi yang kita akan kongsikan kepada penonton kita pada hari ini. Bukan saja resepi, kita nak tahu tip-tip untuk bagi resepi-resepi itu menjadi. Setakat tahu bahan-bahan, cara nak buat pun tak mahir lagi, tak jadi juga kan Sugi? Kalau Hawa suka yang mana satu? Okey, antara lemang dan ketupat, mana satu Hawa suka? Alamak, bahaya Sugi. Dua-dua saya suka. Saya suka lemang, memang suka lemang. Tapi tahun ni tak merasai lemang. Sebab setiap tahun, sejak saya mula mengacara di WHI, saya pasti akan lemang. Tapi tahun ni tak sempat lagi. Alamak, tak apa. Nanti kalau saya buat, bila lah nak buat kan? Saya hantar kat Sugi. Satu daerah kan? Okey, baiklah Sugi. Kita teruskan dengan menu pertama kita pada hari ini. Kita teruskan dengan demo lemang. Bersama kita di dalam talian ialah Nurul Hidayah Baharudin, iaitu peniaga lemang dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam Kak Syahira. Hai Sugita. Okey. Baik, Hawa saya tadi dah pun sebut dua-duanya suka lemang. Tapi jauh orangnya dekat Negeri Sembilan, nak merasai pun susah. Jadi mungkin nak lah apa antara mungkin keistimewaan lemang daripada Puan Nurul sendiri. Sebab saya kira setiap lemang ada orang kata keistimewaan dia kan? Keistimewaannya macam lemang setiap tahun sebab memang dah diwajibkan bagi untuk keluarga kami untuk buat bukan setakat untuk menyambut Syawal, setiap kali menyambut bulan Ramadan, raya haji, memang dah menjadi kewajipan. Tapi sejak arwah ayah saya tak ada, suami saya ajarlah untuk buat lemang step by step daripada arwah ayah saya. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah sekarang ni ini pun tadi baru lepas selesai buat lemang suami saya lah. Kami sediakan daripada start membakar pukul 5.30 pagi. Dah lebang pukul 10 pagi dah selesai masak. Pastinya Puan Nurul, ramai dalam kalangan penonton wanita hari ini nak cuba buat lemang tahun ini sebab biasanya balik kampung kan sejak 2019 dan sebelum-sebelumnya. Tapi nak tahu bagaimana resepi-resepinya dan bagaimana untuk kita nak masak lemang ni dekat rumah. Kalau macam, kalau dekat rumah, kita nak masak lemang pun memang sukar lah kan sebab kita tak dapat nak bakar kan. Kita boleh buat cara kukus. Kita boleh buat. Dia punya sukatan pun untuk macam kita masak nasi, kita akan lebihkan kan. Tapi kalau untuk pulut kita kena kurangkan. Lepas tu kalau kita pun kita lebihkan santan untuk rasa dia lagi lemak. Macam tu. Kalau macam tu boleh Puan Nurul terus kongsikan bahan-bahannya, sukatannya bagaimana dan untuk berapa banyak lemang tu? Kalau misal kata contohnya kalau nak masak,
kalau ada daun pisang kan, kita bolehlah buat demo dekat dalam cawan, kita letak daun pisang, kita letak beras pulut kat dalam dia sikit, lepas tu letak santan, garam. Nanti air dia tak boleh nak lebih daripada macam sukatan kita masak nasi. Okey. Lepas tu nanti kalau saya pun nak buat demo dia pun sebab saya tak boleh, tapi untuk bahan-bahan dia yang kita perlukan pulut, garam, kalau ada daun pisang dia mewangikan lagi. Tambah lagi wangi, kita letak daun pandan. Daun pandan dekat dalam air kukusan tu kan, dia akan naikkan lagi aroma dia. Okey, tapi tak apa, penonton boleh lihat dekat skrin macam mana nak buat tu. Ada juga demo tu. Saya pun ada juga tengok orang menggunakan cawan untuk buat lemang kukus di rumah. Ya. Tapi nak tahu, okey, kalau kita buat lemang secara komersial seperti yang Puan Nurul buat, mungkin api dia dan sebagainya lain. Kalau buat kat rumah kita nak kukus, berapa lama biasanya diambil lah, sebab kalau lama sangat pun orang mungkin orang yang orang kata tak sabar sangat, dia susah juga nak buat lemang kukus dekat rumah. Kalau macam yang saya buat tadi, dia bakar kan. Dia bakar lebih kurang dalam 4 jam. Tapi kalau untuk secara kukus, dia tak lama. Kita kalau untuk nak buat secara kukus, kita rendam dulu. Kita rendam semalaman, dia akan kembang. Okey. Lepas tu besoknya tu kita boleh kukus, dan kita boleh kita kukus yang pertama, bagi dia kembangkan sikit. Lepas tu kita keluarkan, kita gaulkan dengan santan. Kita gaulkan dengan santan, lepas tu kita kukus balik untuk mengelakkan dia jadi basi. Macam faham. Sebab kalau kita ada orang akan buat macam dia masak santan kan, dia masak santan. Dia bila macam pulut tu dah dikukus, dia akan gaul macam tu, dia akan tutup macam tu je. Tapi untuk orang kata nak tahan lebih lama, kita kukus sekejap. Kukuskan sekejap untuk tahankan dia punya tak nak bagi basi kan. Baiklah. Sedap je dengar lemang ni. Tak sabar pula nak makan hari raya nak nanti. tengok tak? Bolehlah kita tumpang tengok je lah. Ini yang dah siap tadi. Saya kalau lemang tu, Hawa, saya suka dan saya suka bila kita potong kepala tu, santan dia memang orang kata memang sedap, dia lagi lebih berlemak kan. Dia rasa lemak-lemak masing-masing sikit tu kan. betul. Saya ni pun puasa, saya menahan. Tahan dia Puan Nurul. Baiklah, pastinya ramai penonton kita dari Kuala Pilah Negeri Sembilan juga ni. Mungkin mereka pun nak buat pesanan. Boleh Puan Nurul terus kongsikan laman media sosial seperti Instagram ataupun Facebook? Pesanan macam mana ya? Puan Nurul boleh kongsikan laman media sosial seperti Instagram dengan Facebook untuk penonton-penonton WHI nak buat pesanan nanti? Okey, saya Puan Nurul Hidayah. Saya menjalankan orang kata perniagaan secara kecil-kecilan bersama suami saya. Ya. Kami banyak menyampaikan hajat-hajat bagi customer yang suka bersedekah. Macam untuk yang hari ini saya masak 30 batang, saya akan sampaikan ke pusat Yayasan Kasih Sayang di Negeri Sembilan. Perkembangan daripada customer saya. Jika ada customer yang berhajat nak bersedekah, saya dengan suami akan cuba memudahkan lagi untuk sampaikan hajat-hajat lah. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Nurul kerana bersama kami, dan Instagramnya Baby Kiko ya? Bobby Kiko. Bobby Kiko. Okey, maafkan saya. Okey, baik. Itu bolehlah kalau mana-mana yang berhajat kan nak tempah untuk jamuan ke ataupun catering ke, sebab insya-Allah bolehlah saya nanti boleh hubungi saya. Terima kasih Puan Nurul, semoga dimurahkan rezeki dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Amin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Puan Nurul. Keluarga. Baiklah Sugi, demo lemang sudah. Lepas ni ada pelbagai lagi menu yang akan kami bawakan kepada anda. Kita nak rehat dulu seketika, tetapi sebelum itu jom kita dengarkan ucapan raya daripada rakan-rakan kita di luar sana.
Cahaya Ramadan berlalu pergi menyambut tibanya Aidilfitri. Ampun dan maaf segala peri, semoga ikatan kekal di hati. Assalamualaikum, saya Muhammad Fadli bin Muhammad Sulaiman ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat ibu bapa tercinta, adik-beradik dan seluruh keluarga yang berada di Semporna Sabah. Ingat, COVID-19 is still out there. Jangan lupa ikut SOP. Kita jaga kita. Salam Aidilfitri serta mohon maaf zahir dan batin buat mak abah iaitu Wan Zaitun binti Haji Senawi serta Encik Abdul Rahim bin Hamid. Tak lupa juga buat keluarga mentua yang kini berada di Air Keruh Melaka. 10 jari memohon kemaafan kerana tak dapat pulang beraya lagi di Melaka pada Syawal kali ini. Panggilan video, pengubat rindu, salam lebaran, bersilih ganti. Walau beraya beribu batu, jauh di mata, dekat di hati. Wanita hari ini. Menu raya itu yang dibawakan oleh wanita hari ini pada hari ini. Sugi, kalau tadi kita dah settle resepi lemang, sekarang ni kita nak kongsikan dengan penonton kita resepi sambal hitam dan juga ketupat palas pula. Bersama kita pada hari ini ialah Encik Muhammad Khairul Azman dan juga Puan Masyitah Ibrahim. Hello, Assalamualaikum. Apa khabar kedua-duanya? Selamat tengah hari. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari untuk wanita hari ini. Hello, Encik Khairul. Hai, Hawa dan Sugi. Jangan segan-segan. Ya. Okey, kita boleh mulakan dengan sambal hitam dulu. Encik Khairul, kita nak tahulah sambal hitam Encik Khairul ni apa keistimewaannya dan resepi ini dari mana? Okey, sambal hitam adalah makanan popular di Pahang, especially di Jerantuk dan Kuala Lipis lah. Okey. Jadi yang specialnya sambal hitam Mr. Melting ni adalah kita makan dia boleh menangis. Wow. Makan boleh nangis sebab sedap sangat, sebab nama kita pedas. special sambal hitam menangis by Mr. Melting. Okey. Seperti Wah, yang kalau Encik tengok Khairul pun kata. sedapnya. Okey. Betul. So ni adalah bahan utama dia lah, belimbing buluh. Okey, baik. Dan seperti yang Encik Khairul katakan tadi, memang kata sambal hitam ni dari Pahang yang original kan. Tapi nak tanya pasal belimbing buluh ni lah kan. Okey. Kalau nak buat dekat rumah dan payah nak cari belimbing buluh, dan saya baca pun kena rebus belimbing tu ya. Betul, rebus belimbing buluh tu selama 6 hingga ke 7 jam. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami apa antara proses-proses dalam nak membuat sambal hitam ni. Okey, untuk sambal hitam Pahang, bahan utamanya adalah bawang, cili dan ikan bilis lah. Dan bahan utamanya adalah belimbing buluh. So untuk sambal hitam Pahang mesti ada belimbing buluh tu. Kalau tak ada memang tak jadi. Itu hero dia lah. Betul. Baik. So dia kalau nak lagi sedap kena masak bagi kering lah. Tapi untuk version sambal hitam menangis adalah version basah. Okey, sebab ada kalanya orang sukakan yang kering. Macam saya sukakan yang basah. Kalau kita tengok yang Encik Khairul kongsikan dekat video tadi menggunakan mixer ke bagaimana tu? Kita memang ada mesin pengacau khas lah untuk buat sambal. Sebab kita sekali buat beratus Banyak kg kan? bawang. So dia memang kalau nak kacau guna tangan tu memang lengoh lah. Jadi kita memang dah ada mesin lengkap lah untuk proses untuk menampung permintaan ejen-ejen dan customer seluruh Malaysia. Okay, so saya kira penonton yang sedang menonton sekarang ni, sambal hitam makan dengan nasi putih. Mungkin buka puasa. Dah bosan kan makan lemang dengan rendang. Ya, tapi Encik Khairul mungkin juga boleh kongsikan lah. Biasanya sambal hitam ni mengambil hanya mungkin 4 bahan saja. Dan betul. Sambal hitam daripada Mr. Melting ni jenis yang basah. Jadi berapa lama tempoh yang boleh disimpan sambal hitam yang jenis basah? Untuk yang basah dalam botol kita tahan 1 tahun. Dia ada teknik-teknik dia macam retort ataupun double pasteurize lah untuk bagi tahan lama. Tanpa bahan pengawet. Pengawet semula jadi dia adalah daripada minyak dengan belimbing buluh tu sendiri sebab dia ada asid daripada belimbing tu kan. So bakteria tak boleh membiak kat dalam sambal tu. Tapi selepas buka memang dalam seminggu lebih boleh tahan. Baik, maksudnya Cik Khairul, adakah minyak tu perlu diletakkan lebih sedikit untuk pastikan dia tahan lebih lama, tak mudah basi? Betul. Untuk tips yang kedua adalah kita masak dengan minyak yang lebih supaya maksudnya minyak tu sebagai bahan pengawet dia juga.
Okey. Tapi jangan makan minyak tu. Kita dah nak makan, kita buang minyak tu. Saya tahu. Mak saya selalu cakap bila masak sambal minyak kena lebih sikit. Betul. bagi So dia tumis pecah sampai minyak, dia kan? pecah minyak. Betul. Baiklah Baik, Encik dan, Khairul, kita dah tahu bahan-bahannya, cara nak membuatnya, tetapi ada kalanya bila buat tu tak jadi. Apa antara sebab-sebabnya tu? Antara sebabnya dia terlalu hangit lah. Macam dia terlebih garing. So kalau terlebih garing, bawang dengan cili dia tak sekata. Masak dia jadi macam kering sangat lah. So kena ada yang satu menu dan satu resepi tu dia macam masuk sekaligus semua 4 bahan tu dan kacau hingga hitam. Okey, baik. Tadi Encik Khairul katakan kena masuk bawang putih, betul? Bawang besar, Bawang besar, bawang putih, cili, cili, belimbing dan dengan ikan bilis. ikan bilis. Okey, tapi nak tahu baik. apa Kita dah tahu antara bahan-bahannya, cara nak buatnya dan pantang larangnya. Baiklah, itu mengenai sambal hitam yang sedap kalau makan dengan ketupat palas. Puan Masyitah. Okey, ya saya jalan. Kita teruskan dengan Puan Masyitah dahulu. Okey, nak buat ketupat palas ni, buat pulutnya satu, tetapi nak membalut daun palas tu pun kalau tak menjadi, tak menjadi juga ketupatnya. Kalau Puan Masyitah, bagaimana proses untuk buat ketupat palas ni? Okey, untuk proses membuat ketupat palas ni memang makan masa. Pertama sekali kita kena buka kelongsong ketupat palas dulu. Okey. Daun tu kita kena buka sekurang-kurangnya 2 hari awal. Nak macam saya ni yang banyak menerima tempahan, yang perlu buka kalau boleh tu 1 minggu awal. Untuk daun tu, 1 minggu awal, dan paling kurang daun tu kita kena buat supaya dia tak kering. Bila kita buka tu kita kena tindihkan dia sikit daun tu supaya kita mudah buat kelongsong, and then kita simpan stok. Okey. Hari yang kita nak adun dia punya pulut, kita kena masak pulut. Bila pulut tu sejuk, terus kita kena ambil daun yang kita buka dahulu. Sebab daun kelongsong ni kalau kita buka terlalu awal, dia akan kering. Macam tu. Dan lipatan dia pun mungkin hilang, kan? Ya, betul. Lipatan dia pun akan hilang. Kalau kita tengok seperti video tu, itu cara membuat kelongsong tu. Okey, baik. Itu cara saya. Ini cara tradisi yang bila kita balik ke kampung ada ramai orang boleh. Tapi bila duduk seorang dekat rumah pun boleh buat juga. Banyak masa boleh buat. Tapi sekarang ni mungkin ramai juga yang beli yang sudah orang kata frozen kan, kita beli sendiri. Tapi kalau sendiri Puan Masyitah, mungkin tahu berapa banyak sukatan santan yang digunakan untuk ketupat palas ni? Mungkin berbeza lemak. Okey. Dekat sini saya boleh sharekan beberapa tips. Sekiranya anda di rumah untuk membuat ketupat palas ni, anda boleh menggunakan adunan 1 kilo beras pulut. Kalau ikutkan dalam tu, saya tak bagi dia punya sukatan yang tepat ataupun saya bagi, saya tak pasti. And then dia punya santan, 450 ml santan. Pulut, kita memerlukan air dan kita memerlukan garam dan gula. So cara masak dia sangat mudah. Kalau kita tengok dekat situ, saya ada bagi tips untuk apa yang saya belajar dengan mak saya sendiri. Tips untuk pastikan ketupat palas kita tahan lama. Pertama sekali kita kena basuh beras pulut tu. Basuh dia tu bagi lama supaya air yang kita nampak tu sedikit jernih. Kalau kita perasan air basuhan kita beras yang pertama, kedua masih kelabu kan. So kita perlu basuh hampir jernih sedikit. And then kita toskan. So baru kita masukkan dalam santan yang dah mendidih. So bila kita kacau tu jangan terlalu kacau yang kuat lah. Sebab apa? Nanti beras pulut kita patah kan. So kalau 1 kilo untuk buat di rumah makan family dalam 4-5 orang saya rasa cukup. Sebab adunan 1 kilo akan dapat lebih kurang 50 biji. Oh, banyak tu. Kalau 5 orang, seorang 10 biji. Lepas tu tidur selepas pada tu. Baiklah. Ada kalanya Puan Masyitah bila buat ketupat ni, bila buka dia tak cantik, dia melekat-lekat dekat daun palas tu. Kenapa ya? Betul.
Okey, saya bagi tips lah. Kadang-kadang kalau kita masak pulut ni, kita kena ada sukatan yang tepat. Sebab kita rasa mudah, tetapi cara masak pulut paling penting, cara masak pulut. Kedua, adunan air tidak boleh lebih. Bila ketupat kita lembek, that's why bila kita masak dan bila kita buka, ketupat itu akan melekat di setiap daun tu. Dan cara buka dia tu akan susah. Okey, baik. Biasanya pandai makan je, tapi kali ni tengok wah proses dia. Dan kalaulah mereka yang menonton ni nak buat juga, payah ke nak dapat daun palas ni? Sebab saya tak tahu mana nak dapat daun palas. Kita di bandar kan, so nak dapatkan stok ni memanglah susah. Tapi macam saya akan order sebulan awal sebab saya meniaga ketupat palas. Okey. So bila saya order memang saya akan dapat banyak lah. So bila nak dapatkan daun palas, normally kita boleh dapatkan di pasar-pasar yang contoh terkenal dekat Chowkit, betul? Baiklah. Macam tu. Okey. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Encik Khairul dan juga Puan Mashita. Encik Khairul boleh kongsikan laman media sosial untuk sambal hitam ni? Untuk di Instagram boleh tengok di Sambal Hitam Menangis HQ. Ya. Dan di Facebook pun Sambal Hitam Menangis. Baik. Puan Mashita pula laman media sosialnya? Okey, di laman media sosial saya kalau anda boleh lihat nanti, anda boleh tengok di Mashi Kitchen by Mashi Kitchen. Di situ bermacam-macam produk dan di sini saya nak share produk yang paling famous di produk kami punya Mashi Kitchen adalah pulut panggang Tok Wan. Okey. So nanti anda boleh dapat semua di sana. Okey. Baik, nanti kalau nak daun palas saya cari Puan Mashita, kalau nak belimbing bulu saya cari Encik Khairul. Okey. Baiklah, terima kasih Encik Khairul dan juga Puan Mashita. Sama. Okey, selamat Hari Raya. Bye. Selamat Hari Raya. Baiklah, Selamat menu Hari seterusnya ni Sugita, antara menu yang wajib sangat pada Hari Raya pertama Aidilfitri iaitu rendang ayam. Tak sah kalau makan ketupat lemang tak ada rendang ni. Baiklah, bersama kita selepas ini kita akan bersama dengan Puan Asliza Ali Syamsuddin, tetapi sebelum itu ayuh kita lihat apakah menu kegemaran rakan-rakan kita di luar sana, menu-menu Aidilfitri mereka. Jom kita saksikan. Makanan kegemaran saya pada pagi raya biasanya rendang dan lemang. Malam raya kami sekeluarga akan bersama-sama menyediakan lemang. Kami akan bakar bersama-sama dan selain itu rendang akan dimasak dan akan dijadikan wadah utama pada pagi raya. Ketupat palas, lemang bersama rendang daging hitam. Kita orang akan buat sendiri rendang daging hitam dengan ketupat palas tu. Kita orang akan buat sama-sama mengikut resepi mak. Dia punya rasa tu lain bila masak sendiri dengan kita beli. Jadi dia punya suasana tu lagi meriah lah bila kita makan sama-sama. Makanan kegemaran saya ketika menyambut perayaan Aidilfitri adalah sate, nasi dagang dan nasi minyak, kerana saya yang berasal daripada Pantai Timur dan kebanyakan rumah ketika hari raya yang pertama akan menghidangkan juadah-juadah tersebut sebagai hidangan utama. Menariklah sebab perkara juadah tersebut agak sukar untuk didapati di luar Pantai Timur. Sebab itu makanan tersebut merupakan makanan kegemaran saya. Makanan kegemaran saya pada Hari Raya Aidilfitri ialah rendang, kerana ibu saya jarang memasaknya dan hanya memasak rendang pada hari-hari tertentu dan istimewa sahaja. Makanan kegemaran saya sewaktu Hari Raya Aidilfitri adalah lontong. Kebiasaannya ibu saya akan menyediakan juadah tersebut untuk kami sekeluarga sama-sama menikmati pada pagi hari raya. Ketupat, rendang, lemang merupakan makanan kebiasaan yang sering dihidangkan oleh masyarakat Malaysia pada hari raya. Itu dia Sugi, kalau dekat Pantai Timur makanan wajib Aidilfitri nasi dagang, nasi minyak. Biasa kalau kita dengar ketupat lemang kan lain pula di sana, seronoknya. Baiklah Sugi, menu seterusnya rendang ayam. Kita terus saja dengan Puan Asliza Ali Syamsuddin dari Puchong Selangor. Assalamualaikum Puan. Selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Baiklah Puan, boleh kongsikan terus apa antara bahan-bahan untuk rendang ayam ni? Okey, nak cerita makcik, kita cerita mama kita lah. Bahan-bahan dia adalah serai, lengkuas, halia, cili api, cili kering sikit, gula merah sikit, daun kunyit,
Dan Oh. ada bawang putih, bawang merah. Okey, baik. Jadi Puan Azliza, ini adalah turun-temurun daripada mak ya di sebelahnya? Betul. Okey. Itu dari mama saya lah. Ibunya nama apa? Ya. Nama Puan Rokiah. Puan Rokiah. Baiklah Puan Rokiah. Apa yang membuatkan rendang ayam ni sedap dan lain daripada yang lain, Puan? Kenapa dia sedap? Kenapa dia sedap? Makcik buat macam biasa je. Ini yang dikatakan oleh setiap ibu di luar sana. Kalau kita minta resepi, main campak-campak. Itu resepinya. Tapi menjadi memang sedap kan, Sugi? Ya, betul. Tapi nak tahu juga daripada Puan Azliza dan juga Puan Rokiah, rendang yang dibuat ni sebab ada orang rendang dia betul-betul kering. Ada orang dia macam kari sedikit rendang. Okey, kalau ikutkan memang dia sebenarnya kering lah. Sebab kan proses untuk buat rendang ni agak lama. Jadi kalau siapa yang nak cuba buat, kita tips sebenarnya waktu ayam tu dia dah agak melekat, kita keluarkan dulu. So untuk proses punya bahan tu ambil masa kan. Jadi keluarkan dulu ayam tu, kita kan, kemudian masuk krisik dah agak balik. Yang membuat tu orang pun dia tak pecah, tak relai lah. Tadi Puan Azliza ada katakan tempoh nak masaknya agak lama. Berapa lama sebenarnya perlu kita kacau dan masak rendang ayam ni? Okey, kalau untuk proses ekor ayam tu sekejap sajalah, dalam 1 jam, 1 jam setengah lah, sebab kita nak tunggu dan kita nak bagi keluar minyak. Nak bagi isik betul-betul pecah minyak. Kalau kata untuk seekor ayam tu sekejap, dalam 45 jam tu dah siap. Okey. Baiklah, ikutlah berapa banyak ayam yang dimasak tu ya. Baiklah, terima kasih Puan Azliza atas perkongsian pada hari ini. Tak sabar penonton wanita hari ini nak cuba resepi ni. Mungkin esok mereka dah mula masak rendang ayam ni. Terima kasih Puan Azliza. Terima kasih. Selamat Raya. Raya. Baiklah, Sugita, resepi seterusnya. Okey, Hawa, kita dah kongsikan 4 resepi ni. Nak kongsikan demo daging dendeng. Dan dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Razlin Akilah Rosli ya. Ya, saya. Okey, comel je orangnya. Dah dapat mood raya dah dengan baju raya. Kita dah semangat raya kan, vibe raya is coming. Ya. Baiklah, kalau daging dendeng ni biasanya kalau kita suka makan yang garing, yang tak liat, apa daging yang sesuai untuk kita nak masak daging dendeng ni? Bahagian mana, Puan Razlin? Usually daging yang saya gunakan adalah silver side ataupun top side, di mana bahagian ni memang lemak tu tak banyak, ataupun kalau nak lagi premium biasa orang akan pakai batang pinang lah. Batang pinang memang terkenal lah kalau nak masakkan daging kan, sebab tekstur dia memang sesuai untuk dimasak apa saja pun kan. Baiklah. Dan Puan Razlin, kalau nak masak daging dendeng ni biasanya orang goreng ketuk. Ada orang ketuk daging tu. Betul ke kena ketuk daging tu? Betul, sebabnya sebenarnya saya betulkan sikit dekat sini untuk resepi saya ni, kalau daripada kita orang Bugis, kita tak ada menu dendeng tu sebenarnya. Orang Bugis dia ada daging masak hitam. Which is yang macam mana saya tunjukkan lah, cumanya proses tu hampir sama dengan dendeng. So saya untuk pemahaman orang ramai, kita gunakan perkataan dendeng, di mana proses tu akan ada rebus, potong, lepas tu goreng dan tumbuk satu persatu. Okey. Baik. Kalau kita nak rebus tu berapa lama, Puan Razlin? Macam untuk saya sendiri, resepi family saya ni, kita memang akan rebus daripada 4 ke 5 jam lah, anggaran macam tu. So setiap jam, 3 jam ke atas kita akan check lah daging tu cukup lembut ke tak. 4 hingga 5 jam lama tu. Dengan api yang perlahan dan airnya banyak lah kan? Ya, untuk proses rebusan. Yang ni memang the beginning of the process. Sebelum dia diproses kepada stage seterusnya. Okey, baik. Dan saya gunakan daging dendeng ni, daging dendeng ni ada pelbagai resepi. Ada yang guna asam jawa juga. Jadi yang resepi Puan Razlin ni macam mana? Ada guna asam jawa ke macam mana? Macam untuk resepi saya sebenarnya, okey. Sebenarnya
resepi ni warisan ni ikut family, tapi untuk resepi saya kita sebenarnya menggunakan basic ingredient. Tak ada MSG of course, tak ada asam jawa, tak ada gula, memang semuanya daripada bahan-bahan asas yang mengeluarkan rasa tu sendiri. So bila dia dimasak dengan lama, dia akan dikaramelize, dia akan keluarkan rasa yang peace tu. Macam itulah. Baik, semua bahan-bahan yang asli ya. Okey, bila kita dah masak ni Puan Razlin, pastinya kalau sekarang ni ramai tak dapat nak balik kampung kan. Kalau yang bujang tu bila masak dia jadi ada lebihannya. Boleh tahan lama ke daging dendeng ni? Daging dendeng supposed to be memang boleh tahan lama sebab proses nak masak dia tu kita akan keringkan sampai dipecah minyak betul-betul dia tak ada air. Sebab tu bila kita lepas rebus kita akan goreng. Lepas goreng kita akan tumbuk and then cili pula dimasak sehingga pecah minyak. Lepas dah masukkan daging tu kita akan masak lagi sampai kering. Okey, baik. Dia tak ada kandungan air yang banyak, so dia memang tahan lah, especially kalau kita simpan di tempat yang sejuk. Dan mungkin ada juga yang tertanya-tanya, daging dendeng tu warnanya hitam, boleh tak saya masukkan kicap dalam masakan saya itu? Masukkan kicap. Macam untuk resepi saya memang kita menggunakan kicap sebagai salah satu bahan utama. Disebabkan itu kita tak guna perisa-perisa lain. Kalau ada orang lain punya resepi mungkin dia ada tambah bahan-bahan lain seperti sos ke apa ke, cuka ke. Kebanyakannya orang memang akan letak kicap juga sebagai salah satu perasa lah. Baik. Ikut cita rasa masing-masing lah ya. Baik, terima kasih Puan Razlin. Puan Azliza, boleh kongsikan laman media sosial untuk penonton WHI nak tengok nanti? Okey, kita ada di Instagram, boleh pergi ke Rendang Makcik Tia. So kalau bio dekat situ dan akan terus save lah. Baiklah. Okey, terima kasih Puan Azliza dan juga Puan Rokia atas resepi yang dikongsikan tadi. Puan Razlin pula kongsikan terus laman media sosial anda. Okey, boleh follow kita punya Instagram Dendeng Warisan Bugis seperti yang tertera di kaca TV tu. Tekanlah follow. Kalau nak beli boleh tekan dekat link ada juga. Okey, baik. Terima kasih kedua-duanya dan selamat Hari Raya. Selamat Raya Aidilfitri. Jaga diri. Okay, thank you so much. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Sugi, kita belajar masak-masak hari ni. Macam-macam dah kita belajar. Betul tu Hawa. Kalau kita lihat sebenarnya resepinya senang tapi dia mengambil inisiatif yang banyak kalau kita masak, lipat dan sebagainya. Perlukan kreativiti, perlukan inovasi juga kan, dan practice makes perfect. Betul. So hari ni Hawa boleh mula. Baiklah Sugi, kita dekat sini nak berehat dulu seketika. Kembali ni nanti kita ada sesuatu yang istimewa kepada anda. Jangan ke mana-mana. Buat apa ni budak sini ya? Tak puasa. Satu budak. Baik dengan kau popular aku ni. Jatuh. Wanita hari ini. Baju raya jatuh longkang hilang pula. Apa dia? Tak tahu. Kita jahit jelak baju raya kita. Apa dia? Tak tahu. Habis engkau nak pakai apa? Baju tahun lepas punya ketat sendat macam nangka. Bulan puasa makan kena jaga. Kau melantar tak ingat dunia. Nak buat macam mana? Kita pakai kain langsir alas meja. Apa dia? Good idea. Tak tahu. Kita pinjam mesin jahit Aki punya. Apa dia? Mesin apa? Tak tahu. Ambil kain, Akram gunting kain, Erik jahit
jahit kain, kau berdua ambil mesin. Kau buat apa takkan duduk diam saja. Aku pantau jadi supervisor. Jadi jalan dah di malam raya, kita jahit baju raya sama-sama. Acik-acik dan nasib kita, baju raya dah tak ada. Sedihnya Aku dah kata jangan bagi dia ambil baju raya kita. kan dah terkena baju raya jatuh longkang. Bunyinya kuang kuang kuang, kuang kuang kuang. Malam begini pedih mata tak tidur lagi. Esok nak solat raya, takut terlajak sampai senja. Kau berbunyi lagi, ada juga yang makan kaki. Dah jangan nak bising, aku lapor. Pergi dapur kau masak sate. Bukan saja lagunya yang seronok didengari tapi lakonan pun mantap juga kan Sugi? Ya, betul tu Hawa. Saya terlalu khusyuk melihat video klipnya. Baik, kita bersama dengan Floor 88 dengan lagu terbaru mereka, Baju Raya. Tahun lepas tak dapat raya, tak dapat raya lagi, tahun ni baju raya. Tak apa, yang penting Sugita 1.2 juta tontonan di YouTube. Tahniah. Walaupun baru rilis seminggu saja. Tahniah semuanya. Tahniah. Ini bandmate baru mereka. Bersama kita pada hari ini, kita ada Eric, kita ada Ai, kita ada Acoy. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Menarik kalau kita dengarkan lagu tu kan tadi Sugi, dengan konsep dan idea music video tu. Boleh kongsikan lirik oleh siapa? Music videonya siapa punya idea? Kita cerita pasal lagu dululah. Okey, boleh. Komposer untuk lagu-lagu Project. Okay, cerita Joy sikit Joy. Sebenarnya lagu ini kita dah buat tahun lepas. Kerana Floyd sebenarnya kita dah ada lagu yang klise lah. Lagu raya, terus lagu raya. Jadi untuk kali kedua punya lagu kan kita macam nak lari daripada konsep yang pasal kita orang buat tajuk raya, dan raya tu ia lain dari yang sebab tu bagi saya kadang-kadang ada setengah orang kenapa lagu macam yang kebanyakan kita sekarang dulu dah ada lagu raya macam yang orang cakap standard untuk gaya punya lagu. Okey. Tapi saya nak tahu siapa penulis liriknya, sebab lirik dia memang catchy sangat. Daripada budak kecil yang dewasa pasti akan menyukai liriknya, especially yang Ayo. Siapa Ayo, tak tahu. Yang tulis lirik dia Acoy lah. Acoy. Baiklah, memang lain daripada lain kalau kita tengok penerimaan daripada peminat-peminat anda bagaimana? Okay, alhamdulillah setakat ni penerimaan orang Project lepas kita keluarkan first music video lagu raya kita orang 4 tahun lepas, Kemaafan Raya, dan kita keluar dekat tak dapat raya dengan Bishima. Penonton dah macam setiap tahun diorang dah menantikan lagu raya daripada Floor 88. So that's why kita buat lagu dan buat music video pun kita try ada kesinambungan ataupun kita berikan something yang berbeza dari segi konten lah. Macam kalau kita perasan setiap tahun banyak syarikat korporat ataupun YouTube content semua keluarkan short film raya. Kan? Berebut keluar short film raya, dan artis pun ada yang berebut keluarkan lagu raya. Tapi untuk 88 kita bagi dua-dua serentak dalam satu video. Short film dan juga lagu. Itulah kalau kita tengok jalan cerita pun menariknya. Betul. Dan saya harus mengatakan yang baju raya anda semua cantik-cantik, walaupun guna langsir, guna cover sofa tu semua. Tapi nak tahu daripada Ai sendirilah, music video ni konsepnya siapa berikan idea untuk buat? Cuba ceria. Video semua pada idea Eric. Sebab Eric kalau cakap director music video daripada semua lagu Project awal sekarang. Orang letak beban untuk director tu Eric. Untuk Eric akan fikir semua benda. Untuk dari orang cakap video lah.
Wah, tahniah kami ucapkan kepada anda mewakili rakan-rakan yang lain ya. 1.2 juta dan esok mungkin dah 3 juta terus. Kami doakan semoga maju jaya ya. Kalau ada rezeki. Ya, InsyaAllah. insyaAllah. Tak tahu buat apa kat rumah tengok video lah. Pastinya. Baiklah, terima kasih ketiga-tiganya, Eric, Ayi dan juga Acoy kerana bersama kami di WHI. Harap dia dapat berjumpa lagi ya, insyaAllah. Selamat Hari Raya dan jaga diri. Selamat Hari Raya, jaga diri. Assalamualaikum. Baiklah, kami di Wanita hari ini ingin berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Kini kembali bulan mulia. Masa bersama, kenalan dan keluarga. Dengan kurnia dan tradisi ceria. Adat disemai sekian lama. Berdekat dikongsi seikhlas jiwa. Sentiasa ceria semua yang ada. Bila kita memberi, makin ceria di hati. Kongsikan keberkatan, kongsikan keriangan setiap hari. Kongsikan Sunquick. Anda mencari kaedah yang menjimatkan kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali berniaga? Atau anda mencari penyelesaian pengiklanan kreatif untuk mendekati pelanggan anda? Jawapannya ada di Reconnect 2021. Daftar percuma 30 minit perundingan maya dan kami akan tunjukkan cara TV dapat meningkatkan jualan anda dengan pantas melalui penyelesaian mampu milik dan terbukti. Potongan sehingga 80% daripada kadar biasa. Daftar di rsvpreconnect.com dan kami akan bantu anda kembali berniaga. Memperkenalkan inovasi Dugro dengan Next Gen Nutri. Hai, siapa nama awak? Tiada nama. Sekarang nama awak pun ada. Adam pandai dan baik hati. Dapatkan sampel Dugro sekarang. Khas untuk penjawat awam. Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan serendah 2.69% dan menangi sebuah pangsa puri bernilai RM100,000. Kunjungi cawangan CBP seluruh Malaysia atau hubungi kami hari ini. Kalau kau ada problem, apa problem kau share je dengan aku. Sekejap, you ni siapa? Call me at this number. Takkanlah tak boleh teks 2 minit je tanya saya dah makan ke belum, buat apa, dekat bakery ke. Oi! Oi! Atas desakan ayahnya, Aralyn terpaksa mendekati seorang jejaka bernama Hadif. Cinta saya perawat. Tapi Aralyn baru tahu yang Hadif ni kerja sebagai bodyguard. Wow! Jaga-jaga, cinta anda sedang diperhatikan dalam Kekasih Hati Mr. Bodyguard mulai 15 Mei, Rabu hingga Sabtu 9 malam. Salam sayang Syawal ini di Lestari TV3. Ya hari raya, ya hari raya. Bila lepas berbuka, lepas tarawih dia ada perarakan dekat sana. Yang ada orang panggil sahur. Saya minta resipi macam kita pula jadi library. Tapi saja kok dia nak manja. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Raya sudah tiba. Jiwa Ayu runtuh setelah mengetahui kekasihnya kini menikahi Aina, adiknya. Rambut kau pendek ni. Kalau kau potong rambut, kenapa? Apa masalahnya ni? Namun dalam kedukaan, satu rahsia telah mula dibongkar oleh Ayu. Nice hair. Azif. I like your hair. Tapi... Ayu, it's okay. Adakah segalanya telah dirancang? Obsesi Raya Pertama 4 petang. Salam sayang Syawal ini di TV3. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Wanita hari ini dari awal siaran sampailah sekarang. Dan harapnya segala perkongsian kita pada hari ini bukan sahaja resepi-resepi dan menu-menunya. Ingatan kami kepada anda agar patuh kepada SOP juga. Sama-sama kita ambil pedoman, sama-sama kita ambil iktibar. Betul tu Hawa. Dan WHI akan kembali esok Hawa dengan satu topik yang cukup saya suka. Nostalgia Raya. Saya pasti ramai
ada pelbagai orang kata kisah silap, kenangan raya, anda bolehlah kongsikannya bersama dengan WHIS. Pasti ada kenangan manis menjelang Aidilfitri dulu-dulu kan. Anda boleh kongsikan di Facebook kami WHI TV3. Esok kita akan jumpa lagi pada waktu yang sama 12 tengah hari. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Jaga diri. Syawal sudah pun tiba. Miskin dan kaya semua sama sahaja. Alhamdulillah, syukur pada Yang Esa. Cahaya hatiku keriangan, anugerah Syawal seindah Ramadan. Pa 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 da 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 pa, pa da da pa 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 da di da.